Okey, selamat pagi. Hari kita bertemu kembali dalam kelas geografi tingkatan 5, iaitu tajuk baru kita, cuaca dan iklim serta pengaruhnya. Okey, seminggu lepas cikgu dah minta kamu buat latihan dan macam biasa, orang yang menghantar orang yang sama dan beberapa saja. Cikgu harap yang lain tu mohonlah sedar diri, tahun ni kamu tahun SPM. So jangan lagi terus bermimpi, bangkit dari mimpi dan buat tugasan yang cikgu berikan. Okey. Sekarang kita nak tengok cuaca dan iklim serta pengaruhnya. Dalam ni kita akan tengok standard pembelajaran apa. Yang pertama kita akan menjelaskan zon iklim dunia. Okey, kita akan menjelaskan zon iklim dunia. Yang kedua, membandingkan ciri iklim khatulistiwa. Kena buka jam sebab jam cikgu pun dia jadi auto detect. Okey, membandingkan ciri iklim khatulistiwa dan ciri iklim sejuk sederhana pantai barat. Kemudian, kita akan menjelaskan melalui contoh pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di kawasan iklim khatulistiwa dan iklim sejuk sederhana pantai barat. Seterusnya kita akan menjelaskan melalui contoh pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Kalau kamu perasan, standard pembelajaran ni hampir sama dengan topik tingkatan 2. Okey. Cuma yang ni dia kepada dunia lah. Yang tingkatan 2 tu kita belajar more on Malaysia. Okey, kita tengok Indosiar. Okey, terdapat 4 zon utama iklim dunia. Yang pertama, kita ada cerita ni. Tak ada, okey, tak apa. Setiap zon mempunyai jenis iklim yang berbeza. Cuaca dan iklim mempengaruhi kegiatan manusia di sesuatu kawasan. Kegiatan manusia pula boleh mendatangkan kesan terhadap cuaca dan iklim di dunia. Yang ni zon iklim dunia. Yang pertama tadi disebut zon sejuk. Yang kedua, zon sejuk sederhana. Yang ketiga, zon panas sederhana. Dan yang keempat, zon panas. So, zon panas ni dia ada dekat dengan garisan khatulistiwa, iaitu 0 darjah lah, warna merah. Kemudian, zon panas sederhana. Dan seterusnya, zon sejuk sederhana. Dan paling sejuk ialah paling jauh lah, iaitu di kawasan hampir dengan kutub utara dan kutub selatan. Okey, tak apa yang ni. Kita tengok terus ke bawah. Okey, zon iklim dunia. Okey, kita tengok yang pertama. Dia cerita kat sini ialah zon iklim panas. Zon iklim panas terletak antara 30 darjah utara hingga 30 darjah selatan. Maksudnya, kalau ni globe kita, ini lokasi dia lah. Okey, ini lokasi dia. Okey. Zon ini terletak berhampiran dengan garisan khatulistiwa. Yang ni lah. 0 darjah ialah khatulistiwa. Dan panas sepanjang tahun. Okey, hujan dia, kawasan ini mengalami hujan dari 250 mm hingga 2600 mm. Manakala dari segi angin, dia ada angin monsun yang membawa hujan lebat ke kawasan beriklim khatulistiwa dan monsun tropika. Angin timuran bertiup dari kawasan daratan, tidak membawa hujan ke kawasan beriklim sawana dan gurun panas. Maksudnya area atas ni lagi lah, gurun-gurun ni. Kawasan ini dia tak terima hujan, iaitu kawasan padang pasir. Penggurun lah. Okey. Seterusnya kita tengok zon iklim panas sederhana. Suhu belum. Suhu dia mean suhu tahunan antara 2
purata suhu antara 24 darjah Celsius hingga 38 darjah Celsius. Kemudian julat suhu tahunan antara 1 darjah Celsius hingga 9 darjah Celsius. Okey, zon iklim panas sederhana terletak antara latitud 30 darjah utara hingga 45 darjah utara serta 30 darjah selatan hingga 45 darjah selatan. Maksudnya di sini okey. Dia di area atas dan juga bawah. Zon iklim ini mengalami kejadian 4 musim yang nyata iaitu musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim sejuk. Hujan tahunan antara 500 hingga 1520 mm. Hujan maksimum adalah pada musim sejuk bagi bahagian pantai barat Asia iaitu kawasan iklim Mediterranean. Bahagian pantai timur Asia dan Tenggara Amerika Utara menerima hujan maksimum pada musim panas dan turun dalam bentuk siklon iaitu ribut tropika. Okey. Angin monsun tenggara bertiup pada musim panas membawa hujan lebat ke bahagian timur Asia Tenggara Timur Asia dan Tenggara Amerika Utara. Angin timuran bertiup dari darat ke laut pada musim panas membawa angin kering ke bahagian pedalaman Asia. Angin baratan bertiup dari laut ke darat membawa hujan pada musim sejuk ke bahagian barat Asia iaitu iklim Mediterranean. Arus lautan mempengaruhi suhu dan tekanan udara. Suhu dan tekanan udara kawasan pinggir pantai Timur Asia dan Tenggara Amerika Utara. Keadaan ini boleh menyebabkan pembentukan ribut tropika pada musim panas. Sebab kamu tahu, cikgu dah terangkan, angin dia bergerak daripada tekanan tinggi ke tekanan rendah. Bila satu kawasan tu terlampau panas, iaitu kawasan di tekanan rendah ni terlampau panas, dia boleh menyebabkan angin ni datang dengan banyak dan menyebabkan ribut berlaku lah. Okey. Seterusnya kita nak tengok zon iklim sejuk sederhana. Okey, zon iklim sejuk sederhana terletak di antara latitud 45 darjah U hingga 65 darjah U serta 45 darjah selatan hingga 65 darjah selatan. Lebih kurang yang ni lah, cikgu tak lukis lah yang ni. Okey. Zon iklim ini mengalami kejadian 4 musim yang nyata iaitu musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim sejuk. Dari segi hujan 500 hingga 1000 mm, kurang daripada kawasan zon iklim panas sederhana lah. Okey, hujan turun sepanjang tahun terutamanya di kawasan pantai barat Eropah dan lebat pada musim panas. Salji turun pada musim sejuk. Okey, ini kawasan hijau ni ya. Okey, dari segi suhunya pula, min suhu tahunan antara 9 darjah Celsius hingga 17 darjah Celsius. Jurat suhu tahunan antara 20 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. Maksudnya suhu paling tinggi setahun tolak suhu paling rendah setahun tu agak banyak lah jurang dia. Kemudian sederhana panas pada musim panas iaitu antara 12 hingga 23 darjah Celsius pada musim panas. Dan sangat sejuk pada musim sejuk. Bagi kawasan pedalaman benua, dia mencecah negatif 28 darjah Celsius. Dan sederhana sejuk bagi kawasan pinggir laut iaitu negatif 1 hingga 4 darjah Celsius.
Angin yang ada ialah angin monsun barat laut bertiup dari darat ke laut menjadikan musim sejuk adalah kering bagi pedalaman Asia. Angin baratan bertiup sepanjang tahun di bahagian pantai barat Eropah membawa hujan lebat pada musim panas dan musim luruh. Arus lautan merendahkan suhu di pantai Jepun, China, Korea Utara dan pantai timur Amerika Utara. Okey. Ini Amerika. Okey, kemudian ini Jepun, Korea di sini. Okey, nanti kamu tengok balik lokasi-lokasinya. Okey, seterusnya kita nak tengok zon iklim sejuk. Zon iklim sejuk terletak antara latitud 65 darjah utara dan 90 darjah utara serta antara 65 darjah selatan dan 90 darjah selatan. Ini dah ke kawasan kutub lah ni. Kutub utara, kutub selatan. Okey. Zon iklim ini meliputi bahagian paling utara bumi berdekatan dengan Kanada, Greenland dan Siberia serta di bahagian paling selatan bumi iaitu Antartika. Kawasan ini mengalami cuaca sejuk dan kering sepanjang tahun. Menerima kepasan tahunan yang sedikit, maksudnya hujan dia sedikit. Hujan dia boleh jadi bentuk salji ataupun hujan batu. Antara 250 hingga 300 mm. Kepasan turun pada musim panas dalam bentuk hujan perolakan. Okey, dari segi suhu, min suhunya ialah kira-kira purata suhu tahunan ni ialah negatif 42 darjah Celsius. Julat suhu dia 42 darjah Celsius. Sederhana sejuk pada musim panas iaitu kurang daripada 10 darjah Celsius. Sangat sejuk pada musim sejuk antara negatif 32 darjah Celsius hingga negatif 5 darjah Celsius. Musim panas yang pendek antara Mei hingga Ogos 4 bulan sahaja. Musim sejuk yang panjang bermula dari September hingga April. April itu hampir 8 bulan. Okey, so kawasan ni sangat sejuk lah. Boleh tengok dia hampir setiap masa ada orang kata dilitupi oleh ais. Okey. So, cikgu stop sampai zon iklim dulu. Sebab cikgu nak kamu faham dulu dua ni. Okey, lepas tu zon iklim mengikut zon ni nanti cikgu akan terangkan. Sebab cikgu nak bagi tugasan. Sebab cikgu bagi peluang lah. Yang tak buat tugasan lepas tu siapkan. Okey. Tak ada. Okey. Nanti tugasan, cikgu akan berikan kamu tugasan dalam grup lah. Okey, untuk zon iklim ni. Nanti cikgu nak kamu berikan gambar. Okey, cikgu nak tulis kat sini lah. Okey, tak payah bagi dalam grup, cikgu tulis sini. Gambar ni, kamu tulis gambar dan juga nama lokasi dia. Okey, dah hantar kepada cikgu secara personal lah. Okey. Lepas tu, ini satu, orang kata tugasan ni siap dalam masa yang singkat saja. Cikgu bagi masa untuk kamu siapkan tugasan yang lepas. Cikgu minta kamu hantarlah. Okey, selewat-lewatnya hari Khamis. Terima kasih.